Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kami ucapkan kepada Ustazah Hasmah dan rakan-rakan yang menonton sekalian. Kami dari kumpulan kelima ingin membentangkan tajuk perbandingan nilai-nilai dalam teori kemoralan sosial dan teori kepribadian mulia. Bersama saya, Muhammad Azmi, Pavitran dan Kirtana. Dalam pembentangan ini, kami akan mengupas dua teori moral yang penting dalam membentuk tingkah laku manusia, iaitu teori kemoralan sosial dan teori kepribadian mulia. Kami akan menerangkan bagaimana kedua-dua teori ini mempunyai objektif yang sama tetapi menggunakan pendekatan yang berbeza dalam menerapkan nilai-nilai moral kepada individu. Pembentangan kami akan merangkumi beberapa bahagian utama termasuk pengenalan setiap teori, nilai-nilai utama dalam kedua-dua teori serta persamaan dan perbezaan antara keduanya. Akhir sekali, kami akan membuat rumusan terhadap kesan kedua-dua teori ini dalam konteks pembentukan masyarakat yang harmoni dan bermoral. Kami berharap agar pembentangan ini dapat membantu kita semua lebih memahami kepentingan nilai moral baik dari segi kepatuhan sosial maupun dari segi pembangunan diri individu. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan dengan bahagian pertama pembentangan ini. Baiklah, sekarang kita lihat pada teori kemoralan sosial. Apa itu teori kemoralan sosial? Apa yang dimaksudkan dengan teori kemoralan sosial? Teori kemoralan sosial merujuk kepada pemahaman bahawa moraliti individu dibentuk melalui interaksi sosial, peraturan dan undang-undang yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini, moraliti tidak hanya dilihat dari sudut pandangan individu, tetapi juga dari perspektif bagaimana tindakan mereka diterima oleh kelompok masyarakat. Seterusnya, apakah yang nilai-nilai utama yang terkandung dalam teori kemoralan sosial? Dalam slide ini, saya menekankan 3 nilai-nilai utama dalam teori kemoralan sosial. Pertama sekali, nilai kepatuhan. Apa itu nilai kepatuhan? Nilai kepatuhan merujuk kepada kemampuan individu untuk mematuhi peraturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh masyarakat. Contohnya, seorang pemandu yang berhenti di lampu isyarat merah menunjukkan kepatuhan kepada undang-undang lalu lintas. Seterusnya, nilai yang kedua ialah nilai disiplin. Nilai disiplin ini merujuk kepada kemampuan individu untuk bertindak dengan cara yang sesuai dengan norma dan peraturan yang diterima. Sebagai contoh, seorang pelajar yang menghormati waktu kelas dan datang tepat pada waktunya menunjukkan dia ialah seorang pelajar yang disiplin. Apabila dia datang ke kelas awal, maka guru-guru dan rakan-rakan akan menghormati tingkah laku dia. Nilai yang ketiga ialah kesesuaian sosial. Kesesuaian sosial adalah kemampuan individu untuk menyesuaikan tingkah laku mereka dengan harapan dan norma masyarakat. Contohnya, apabila kita bekerja dalam satu komuniti ataupun masyarakat, kita mestilah memakai pakaian yang sopan dan juga tidak melanggar etika pekerjaan untuk memberi penghormatan kepada orang lain dan juga diri sendiri. Okey, seterusnya kita lihat pada ciri-ciri utama teori kemoralan sosial. Apa ciri-ciri teori kemoralan sosial? Terdapat 2 ciri-ciri. Yang pertama sekali, moraliti dalam teori kemoralan sosial dipengaruhi oleh tekanan luar seperti kawanan sosial dan undang-undang. Individu cenderung untuk menyesuaikan tingkah laku mereka untuk mengelakkan reaksi negatif dan dari masyarakat. Yang kedua ialah masyarakat seringkali menggunakan hukuman atau penguatkuasaan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma. Sebagai contoh, jika seseorang ditangkap kerana merompak, maka hukuman yang setimpal ataupun hukuman penjara perlu diberikan kepada penjenayah tersebut untuk menunjukkan teori kemoralan sosial. Baiklah, akhir sekali, apa objektif teori kemoralan sosial? Objektif utama teori kemoralan sosial adalah untuk mewujudkan keteraturan sosial
dan memastikan keharmonian dalam masyarakat. Contohnya, dalam satu komuniti yang mematuhi peraturan berkaitan dengan kebersihan, setiap ahli masyarakat berusaha untuk membuang sampah di tempat yang disediakan. Ini menghasilkan persekitaran yang bersih, menyenangkan dan juga mencegah masalah kesihatan serta penurunan kualiti hidup. Baiklah, saya telah menerangkan tentang teori kemoralan sosial secara terperinci. Baiklah, apa pandangan saya terhadap teori kemoralan sosial? Jom tengok. Sebelum saya menerangkan tentang teori kemoralan sosial, jom kita kenali apa itu teori dan juga moral. Stanovic 1992 menyatakan bahawa teori ialah satu set konsep yang saling berkaitan yang dapat digunakan untuk menerangkan beberapa data dan meramalkan hasil masa depan. Manakala menurut Abdul Rahman dan Chang 1994 dan Ashmore 1987, mereka menyatakan bahawa moral berasal daripada perkataan Latin iaitu mores yang mentakrifkan cara hidup atau adat yang berkaitan dengan tingkah laku yang sesuai dengan moral dan juga peraturan masyarakat. Jom kita tengok apa itu teori kemoralan sosial. Teori kemoralan sosial, peraturan yang ditentukan oleh masyarakat dan dijadikan sebagai undang-undang serta diberi autoriti dalam masyarakat. Bukan itu sahaja, teori kemoralan sosial berkait rapat dengan peraturan masyarakat seperti tata hukum, tata susila, tata tertib, norma, tradisi, kebiasaan, nilai dan juga pantang larang. Peraturan masyarakat berkaitan konsep atau nilai seperti berdikari, hormat menghormati, kasih sayang, kebersihan, saling membantu, bekerjasama, kesyukuran dan juga semangat bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat menyekal perbuatan mencuri, tamak, rasuah, kezaliman dan juga sebagainya. Semua nilai-nilai ini dapat terkandung dalam ajaran agama masing-masing. Okey, seterusnya, jom kita tengok apa tu ciri-ciri kemoralan sosial. Yang pertama, peraturan moral dijadikan sebagai satu kewajipan dan dikuatkuasakan oleh pemerintah supaya wajib dipatuhi. Yang kedua, peraturan ini lebih mementingkan masyarakat secara umum, bukan individu sebagai matlamat etika. Yang ketiga, peraturan ini juga tidak membenarkan seseorang menilai dan mengkritik peraturan moral yang ditetapkan oleh masyarakatnya. Selain itu, kemoralan sosial mendapat sokongan daripada ahli sosiologi seperti Orbes, Weber dan Durkheim. Menurut Orbes 1963, teori kemoralan sosial menjadi tanggungjawab setiap orang untuk mematuhi pemerintah sebagai autoriti moral. Manakala Weber 1966, selain autoriti yang sah, kemoralan sosial ialah satu unsur yang penting dalam organisasi birokrasi yang mempunyai peraturan khusus yang menentukan suasana autoriti sebagai struktur untuk mengawal ahli organisasi tersebut. Pada pandangan Durkheim 1974, peraturan moral diberi autoriti atau kuasa memerintah supaya dipatuhi. Bukan itu saja, ia lebih menitikberatkan disiplin dan perasaan menyayangi masyarakat dan juga autonomi. Pengenalan teori kemoralan sosial. Apa itu teori kemoralan sosial? Pertama sekali, teori ini menekankan peranan peraturan sosial dan adat dalam membentuk tingkah laku moral individu. Kedua, teori kemoralan sosial cenderung mengaitkan peraturan masyarakat dengan konsep etika. Ketiga, teori kemoralan sosial juga dikenali sebagai kemoralan konvensional dan tradisionalism atau konservatism. Yang keempat, dalam kemoralan, ia merujuk kepada standard atau ukuran moral yang merangkumi nilai-nilai yang mementingkan masyarakat. Individu bukan sebagai matlamat kemoralan. Nilai atau peraturan ini adalah ukuran dan persetujuan masyarakat. Kita lihat apakah ciri-ciri utama teori kemoralan sosial. Jadi, baiklah, yang pertama sekali ialah pengaruh norma masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana nilai moral yang ditentukan oleh kebiasaan dan undang-undang yang diterima oleh majoriti masyarakat. Yang kedua, kepatuhan kepada undang-undang. Seperti contoh, moraliti dipandu oleh peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh masyarakat atau pemerintah. Akhir sekali, penekanan kepada tanggungjawab sosial.
Setiap individu bertanggungjawab untuk mematuhi peraturan sosial bagi memastikan kesejahteraan dan keharmonian masyarakat. Baiklah, tadi kita dah lihat apa itu teori kemoralan sosial. Secara ringkasnya, teori kemoralan sosial ini melibatkan satu komuniti atau masyarakat yang perlu mematuhi undang-undang atau peraturan yang ditetapkan. Okey, baiklah, sekarang kita lihat apa itu teori kepribadian mulia. Teori kepribadian mulia menekankan pembentukan moral atau etika melalui nilai-nilai dalaman yang baik dan luhur dalam individu. Dalam teori ini, moraliti tidak dipengaruhi oleh tekanan dan kawalan luar, namun berdasarkan kesedaran diri dan motivasi yang ada pada diri sendiri untuk menjadi individu yang lebih baik. Okay. Apa nilai-nilai yang terkandung dalam teori kepribadian mulia? Okay, dalam slide ni saya telah menekankan 3 nilai-nilai utama. Pertama sekali, nilai kejujuran. Nilai kejujuran merujuk kepada sikap jujur dan ikhlas dalam tindakan dan kata-kata. Contohnya, seorang pelajar yang tertinggal buku rujukan untuk ujian memilih untuk mengakui kesilapannya kepada guru daripada menipu dengan memberikan alasan palsu. Ini menunjukkan kejujuran yang berasaskan nilai dalaman pelajar tersebut. Seterusnya, nilai kedua ialah nilai kesabaran. Kita perlu mempunyai nilai kesabaran untuk menahan emosi dan bertindak lebih tenang dalam menghadapi cabaran atau kesulitan. Contohnya, seorang pekerja yang diujani tugas-tugas berat memilih untuk menyelesaikan setiap tugas dengan tenang dan sabar tanpa berasa tertekan ataupun marah. Dia percaya bahawa dengan bersabar dia dapat menyiapkan tugasan secara perlahan-lahan. Seterusnya, nilai yang ketiga ialah tanggungjawabkan diri. Tanggungjawabkan diri merujuk kepada kesanggupan seseorang untuk mengambil tanggungjawab penuh terhadap tindakan dan keputusan yang dibuatnya. Contohnya, seorang pelajar yang terlambat menghantar tugasan kerana kelekaannya sendiri mengaku kesilapannya kepada guru dan tidak menyalahkan orang lain. Ini menunjukkan dia bertanggungjawab atas tindakan sendiri. Baiklah, kita lihat pada ciri-ciri utama teori kepribadian mulia. Dalam teori kepribadian mulia, motivasi untuk bertindak baik datang dari dalam diri mereka itu sendiri. Contohnya, seorang yang suka berkongsi ilmu dengan rakan-rakan melakukannya bukan kerana ganjaran atau pujian, tetapi kerana dia percaya bahawa ilmu harus dikongsi demi kebaikan bersama. Ciri yang kedua ialah individu yang mengikuti teori kepribadian mulia sentiasa sedar tentang tindakan dan keputusan mereka. Contohnya, seorang pekerja yang terus bekerja dengan cekap dan jujur walaupun bosnya tiada di pejabat menunjukkan kesedaran diri yang tinggi kerana dia bertindak berdasarkan nilai peribadi bukan kerana kawalan luaran. Baiklah, apa objektif teori kemoralan sosial? Secara kesimpulannya, kita akan melihat objektif teori kepribadian mulia iaitu untuk melahirkan individu yang bermoral tinggi dan menjadi teladan yang baik kepada orang lain. Nilai-nilai murni ini bukan saja membantu individu itu sendiri tetapi juga memberi kesan positif kepada masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, kita dapat melihat apa itu teori kepribadian mulia daripada penerangan saya, iaitu teori kepribadian mulia ini berasaskan nilai yang ada pada diri seseorang untuk menunjukkan diri ini sebagai orang yang bermoral. Jom kita tengok apa pandangan saya mengenai teori kepribadian mulia. Kepribadian mulia menekankan bagaimana manusia seharusnya pemurah. Tokoh yang menemui teori ini ialah Aristotle yang merangkumi 384 hingga 322 SM. Kepribadian mulia merangkumi konsep keadilan, kemurahan hati,
keberanian, kejujuran, kesabaran dan juga kebijaksanaan. Teori kepribadian mulia mengutamakan sifat peribadi terhadap suatu kehidupan yang bermoral. Fokus teori kepribadian mulia ialah terhadap sifat peribadi mulia yang patut ada pada setiap individu. Terdapat dua jenis kepribadian mulia. Yang pertama, kepribadian mulia intelektual. Jenis ini adalah kebaikan atau keistimewaan akal seperti kebolehan memahami dan membuat penakulan yang baik. Yang kedua, kepribadian mulia moral. Kepribadian mulia moral ini mewajibkan kita bertingkah laku baik. Yang ini boleh dipelajari menerusi latihan tindakan yang kerap diulangi sehingga menjadi kebiasaan. Seterusnya, apa itu ciri-ciri kepribadian mulia? Yang pertama, menyedari moral adalah suatu kewajipan yang tidak boleh dipersoalkan. Yang kedua, mempunyai keikhlasan dan kejujuran dari segi nilai. Yang ketiga, sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan dan mengelakkan keburukan. Yang keempat, berpegang kepada prinsip. Yang kelima, tidak mengharapkan balasan atas apa yang kita akan dilakukan. Yang keenam, sedia menerima dengan tenang sesuatu yang dianggap kesusahan dan juga kesengsaraan. Baiklah, apa itu teori kepribadian mulia? Teori ini menumpukan kepada sifat dalaman individu seperti kejujuran, kebaikan dan keikhlasan sebagai asas kepada tingkah laku moral. Ianya lebih berfokuskan kepada pengembangan moral individu secara peribadi tanpa perlu bergantung kepada norma masyarakat. Maksudnya di sini etika moral itu lahir daripada diri sendiri dan bukan didorong oleh pengaruh masyarakat. Baiklah, mari kita lihat ciri-ciri utama teori kepribadian mulia. Yang pertama sekali, pengembangan nilai moral dari diri sendiri. Kepribadian yang mulia dilihat sebagai hasil daripada usaha individu untuk menjadi baik dan jujur tanpa tekanan sosial. Maksudnya di sini, seseorang individu itu tidak ditekan oleh masyarakat untuk melakukan kebaikan seperti menolong orang dalam kesusahan dan sebagainya. Yang kedua, keutamaan kepada kebajikan dalaman. Iaitu tingkah laku seseorang dianggap bermoral berdasarkan niat dan sifat baik dari dalam dirinya, bukan kerana kepatuhan kepada peraturan luar. Maksudnya, kebaikan yang ingin dilakukan itu tidak dituntut oleh mana-mana pihak, malah ianya lahir daripada keinginan dan kehendak sendiri. Seterusnya, individu sebagai subjek utama. Di sini bermaksud keputusan moral lebih bersifat pribadi, berasaskan prinsip kejujuran, keberanian dan kesederhanaan. Contoh situasi yang boleh kita gambarkan ialah seseorang individu yang membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan menunjukkan kepribadian mulia walaupun. Seterusnya, kita lihat pada persamaan antara nilai-nilai yang terdapat dalam teori kepribadian mulia dan teori kemoralan sosial. Pertama sekali, persamaan ialah kedua-dua teori menekankan kepentingan moraliti. Kedua-duanya percaya bahawa nilai moral adalah penting untuk memastikan individu bertingkah laku baik dan bertanggungjawab dalam masyarakat. Secara ringkasnya, kita perlulah menjadikan nilai moral ini sebagai panduan kehidupan supaya kita menunjukkan sikap atau tingkah laku yang baik dalam komuniti atau kehidupan seharian. Seterusnya, yang kedua ialah kedua-dua teori mempunyai tujuan yang serupa, iaitu tujuan yang sama. Tujuan utama kedua-dua teori adalah untuk mewujudkan individu yang bermoral tinggi dan bertanggungjawab, sama ada melalui peraturan sosial atau pembentukan peribadi. Seperti yang kita tahu, teori kemoralan sosial ialah melahirkan masyarakat yang bermoral tinggi dalam konteks sosial, manakala kepribadian mulia adalah dalam diri sendiri, nilai peribadi diri sendiri. Maka kedua-dua ini mempunyai tujuan yang sama untuk melahirkan insan yang
bermoral tinggi. Yang ketiga ialah kedua-dua teori berusaha mencapai kesan positif dalam masyarakat. Walaupun pendekatan berbeza, kedua-dua teori bertujuan untuk menghasilkan masyarakat yang lebih aman, harmoni dan sejahtera melalui tingkah laku moral yang baik. Okey, ini betul supaya apabila kita menunjukkan tingkah laku moral yang baik, kita dapat meningkatkan maruah negara kita melalui masyarakat yang lebih aman, harmoni dan sejahtera. Jom kita tengok persamaan teori kemoralan sosial dan juga teori kepribadian mulia. Yang pertama adalah mengalahkan tingkah laku moral. Kedua-dua teori ini menekankan kepentingan tingkah laku moral dan etika dalam kehidupan seseorang. Walaupun pendekatan mereka berbeza, matlamat akhir adalah untuk melahirkan individu yang bertanggungjawab dan juga bermoral. Dalam teori moral sosial, individu bertindak secara moral kerana dipengaruhi oleh norma sosial, manakala teori kepribadian mulia, tingkah laku moral timbul daripada prinsip dalaman yang kuat. Kedua-dua teori ini itu akan menyokong tindakan individu yang enggan berbohong atau mencuri kerana ia adalah perbuatan tidak bermoral disebabkan oleh pengaruh sosial ataupun prinsip moral dalaman. Persamaan yang kedua, memupuk kesedaraan tentang empati dan juga keprihatinan. Kedua-dua teori mengiktiraf kepentingan empati dan juga keprihatinan terhadap orang lain dalam membuat keputusan moral. Individu mesti dapat memahami perasaan dan keperluan orang lain untuk membuat keputusan yang adil dan berperi kemanusiaan. Dalam teori moral sosial, empati membantu individu mematuhi norma yang mengekalkan keharmonian sosial. Dalam teori kepribadian mulia, empati berasal daripada kesedaran mulia individu yang membawa kepada tingkah laku moral yang bertimbang rasa. Persamaan yang ketiga ialah matlamat untuk kesejahteraan masyarakat. Kedua-dua teori ini mengalahkan tingkah laku moral untuk menyumbang kepada keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengalahkan perhubungan yang harmoni antara individu dan memastikan interaksi sosial yang positif. Dalam teori kemoralan sosial, pematuhan kepada norma sosial untuk memastikan kewujudan bersama yang harmoni. Manakala teori kepribadian mulia percaya bahawa apabila individu bertindak berdasarkan prinsip moral yang mulia, masyarakat akan menjadi lebih aman dan juga makmur. Baiklah, kita lihat pada perbezaan antara nilai-nilai yang terdapat dalam teori kemoralan sosial dan teori kepribadian mulia. Pertama sekali dari aspek sumber nilai moral. Nilai moral dalam teori kemoralan sosial berasaskan peraturan, adat dan undang-undang yang ditetapkan oleh masyarakat. Nilai moral ditentukan oleh apa yang diterima sebagai norma dalam masyarakat, seperti peraturan lalu lintas, undang-undang negara dan adat resam. Contohnya, seseorang dianggap bermoral jika mereka mematuhi peraturan kerja dalam organisasi atau mengikuti adat istiadat dalam perkahwinan. Sebaliknya, teori kepribadian mulia tidak bergantung kepada peraturan luar. Nilai moral diperolehi melalui usaha individu sendiri untuk membentuk sifat-sifat peribadi yang terpuji seperti jujur, sabar dan ikhlas. Individu dalam teori ini memilih untuk bertindak berdasarkan apa yang mereka percaya sebagai benar dan baik, bukan semata-mata kepada peraturan sosial. Seterusnya, aspek kedua ialah tumpuan moraliti. Tumpuan teori kemoralan sosial adalah kepada tingkah laku individu selari dengan undang-undang dan norma sosial. Moraliti dinilai berdasarkan sejauh mana seseorang mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam masyarakat. Matlamat utamanya adalah untuk memastikan harmoni dan keteraturan dalam masyarakat. Manakala dalam teori kepribadian mulia, fokusnya adalah kepada pembentukan nilai dalaman yang unggul dalam diri individu.
Morality tidak ditentukan oleh kepatuhan kepada norma luar tetapi oleh nilai peribadi yang dipupuk secara sedar dan ikhlas. Individu bertindak dengan jujur, sabar dan bertanggungjawab walaupun tiada peraturan sosial yang mewajibkan mereka berbuat demikian. Seterusnya, perbezaan yang ketiga ialah kawalan tingkah laku. Tingkah laku individu dalam teori kemoralan sosial dikawal melalui peraturan luar yang dikenakan oleh masyarakat atau negara. Sekiranya seseorang melanggar peraturan ini, hukuman atau denda akan dikenakan sebagai langkah untuk memastikan pematuhan. Contoh, seorang pekerja yang mengikuti peraturan syarikat kerana takut akan hukuman disiplin atau pemecatan jika melanggar peraturan tersebut. Sebaliknya, dalam teori kepribadian mulia, kawalan tingkah laku datang daripada kesedaran dan tanggungjawab dalaman individu tanpa perlu paksaan atau hukuman luar. Individu bertindak berdasarkan prinsip moral yang telah dibentuk dalam diri mereka. Contohnya, seseorang memilih untuk tidak berbohong dalam urusan peribadi atau profesional walaupun tiada sesiapa yang mengawasi mereka. Perbezaan yang keempat ialah dari sudut pengaruh sosial. Pengaruh sosial sangat kuat dalam teori kemoralan sosial. Hal ini kerana tingkah laku seseorang cenderung dipengaruhi oleh harapan dan tekanan dari masyarakat. Individu berasa perlu mematuhi peraturan dan norma sosial untuk diterima oleh komuniti dan tidak dihukum. Sebagai contoh, seseorang mungkin berpakaian sopan di tempat awam kerana bimbang akan pandangan orang lain. Sebaliknya, teori kepribadian mulia kurang dipengaruhi oleh faktor luaran seperti pandangan masyarakat. Individu bertindak atas dasar nilai peribadi yang diyakini benar walaupun kadang-kadang tindakan itu mungkin tidak selari dengan jangkaan sosial. Contohnya, seseorang yang terus membantu golongan miskin walaupun mereka dikecam kerana memberikan bantuan tanpa saluran rasmi. Baiklah, kita lihat pada perbezaan yang kelima iaitu contoh praktikal. Contoh praktikal yang sering dilihat dalam teori kemoralan sosial adalah tindakan yang didorong oleh peraturan atau undang-undang yang ditetapkan. Sebagai contoh, seseorang mematuhi peraturan lalu lintas kerana bimbang akan dikenakan saman. Tindakan ini bukan semata-mata kerana niat yang baik tetapi lebih kepada memenuhi kewajipan sosial dan mengelak hukuman. Dalam teori kepribadian mulia, contoh praktikal lebih tertumpu kepada tindakan yang didorong oleh kesedaran moral individu. Seseorang bertindak secara mulia tanpa perlu dipaksa oleh peraturan atau undang-undang. Contohnya, seseorang individu yang menyelamatkan nyawa orang lain dalam keadaan kecemasan walaupun tiada keperluan undang-undang untuk bertindak demikian. Baiklah, yang terakhir ialah objektif utama. Objektif utama teori kemoralan sosial adalah untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni dan berdisiplin melalui pematuhan kepada peraturan sosial. Undang-undang dan peraturan ditetapkan untuk memastikan bahawa semua orang bertindak dengan cara yang selaras bagi menjaga kesejahteraan bersama. Contohnya, seseorang yang membuang sampah di tempat yang betul kerana takut akan dikenakan hukuman atau denda. Sebaliknya, objektif utama teori kepribadian mulia adalah untuk membentuk individu yang mempunyai sifat mulia dan akhlak yang terpuji, yang mampu menjadi contoh kepada orang lain. Matlabnya bukan sekadar mematuhi peraturan tetapi untuk melahirkan individu yang sentiasa bertindak dengan integriti dan tanggungjawab. Sebagai contoh, seseorang yang tetap membantu golongan memerlukan dengan ikhlas walaupun mereka tidak dikenali atau dihargai oleh orang lain. Baiklah, terdapat 6 perbezaan. Pertama sekali, sumber nilai moral, tumpuan moraliti, kawalan tingkah laku, pengaruh sosial,
contoh praktikal dan akhir sekali objektif utama. Marilah kita tengok perbezaan antara nilai-nilai yang terdapat dalam teori kemoralan sosial dengan teori kepribadian mulia menurut pandangan saya. Yang aspek pertama ialah objektif utama. Teori kemoralan sosial menekankan peranan masyarakat dalam membentukkan akhlak individu. Nilai moral dilihat sebagai sesuatu yang berkembang melalui interaksi sosial, perkongsian pengalaman dan norma atau peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat. Manakala, teori kepribadian mulia menekankan perkembangan akhlak dari dalam diri individu iaitu melalui pembentukan peribadi yang unggul atau mulia. Ia merangkumi nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kebijaksanaan dan juga keberanian. Yang aspek kedua adalah sumber. Teori kemoralan sosial. Moral individu dapat dibentuk oleh pengaruh luar seperti keluarga, sekolah, agama dan juga undang-undang. Individu mematuhi moral sosial sebagai cara untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Manakala, teori kepribadian mulia. Individu dibangunkan dari dalam melalui pendidikan, latihan pendiri dan juga kesederaan individu untuk mencapai tahap kepribadian mulia. Nilai ini sering dianggap universal dan lebih kekal daripada nilai sosial. Aspek yang ketiga adalah penerapan nilai. Dalam teori kemoralan sosial, ia lebih menekankan adalah untuk menghormati norma sosial, untuk mengekalkan keharmonian dan juga ketenteraman dalam masyarakat. Manakala, teori kepribadian mulia. Individu yang mempunyai kepribadian mulia bertindak bukan sahaja kerana norma sosial, tetapi juga kerana mereka percaya kepada prinsip moral yang lebih tinggi. Mereka menilai tindakan berdasarkan kebenaran dan kebajikan dalaman. Aspek yang ketiga adalah asas moral. Teori kemoralan sosial. Tindakan dinilai berdasarkan sejauh mana ia mematuhi piawaian moral yang diterima oleh masyarakat. Hukuman sosial atau penghargaan merupakan pendorong utama bagi pematuhan moral. Manakala dalam teori kepribadian mulia, penekanan adalah pada nilai-nilai intrinsik dengan tindakan dianggap baik jika ia selaras dengan prinsip moral yang tetap, tidak kira pengaruh luaran atau penerimaan masyarakat. Aspek yang keempat adalah matlamat. Dalam teori kemoralan sosial, matlamat utamanya adalah ketenteraman sosial dan hubungan harmoni dalam masyarakat. Ini dicapai dengan memastikan setiap individu mematuhi norma-norma yang diterima oleh masyarakat tersebut. Manakala, dalam teori kepribadian mulia, matlamat utama ialah untuk mencapai kesempurnaan diri atau keunggulan moral melalui pembentukan kepribadian yang mulia. Individu berusaha untuk mencapai tahap tertinggi sifat-sifat manusia seperti integriti, keberanian moral dan juga kebijaksanaan. Jom kita tengok beberapa nilai teras utama dengan membuat perbandingan antara teori kemoralan sosial dan juga teori kepribadian mulia. Nilai yang pertama adalah kejujuran. Dalam teori kemoralan sosial, kejujuran adalah dalam interaksi sosial yang melibatkan ketelusan dan kejujuran dalam semua bentuk komunikasi. Sebagai contoh, tidak menipu dalam peperiksaan demi mematuhi peraturan dan menjaga reputasi peribadi. Manakala, dalam teori kepribadian mulia, kejujuran kepada diri sendiri dan orang lain yang mana mencerminkan komitmen terhadap integriti peribadi tanpa penyembunyian fakta. Sebagai contoh, mengakui kesalahan dengan tulus walaupun sukar menunjukkan dedikasi kepada integriti diri. Nilai yang kedua adalah keadilan. Dalam teori kemoralan sosial, keadilan mengamalkan layanan adil tanpa diskriminasi berasaskan norma sosial yang mengutamakan kesaksamaan. Sebagai contoh, membuat keputusan yang adil dalam pembahagian tugasan kumpulan. Manakala, dalam teori kepribadian mulia, keadilan ialah membuat penilaian objektif secara peribadi dan membentuk aks secara adil tanpa pengaruh luar. Sebagai contoh, memberi ruang kepada rakan untuk berkongsi pandangan tanpa berat sebelah. Nilai yang ketiga adalah hormat menghormati. Dalam teori kemoralan sosial,
Hormat menghormati adalah menghargai pandangan, budaya dan norma sosial yang mencerminkan nilai kesopanan. Sebagai contoh, menghormati guru dan rakan di institusi pendidikan dengan menunjukkan bahasa yang sopan. Manakala, teori kepribadian pula menghormati individu berdasarkan nilai intrinsik mereka tanpa mengira kedudukan sosial atau latar belakang. Sebagai contoh, menghormati pandangan yang berbeza walaupun terdapat perbezaan pendapat sebagai tanda empati. Nilai yang keempat adalah tanggungjawab. Dalam teori kemoralan sosial, tanggungjawab adalah memikul tugas dan amanah sosial dengan komitmen dan ketekunan. Sebagai contoh, melaksanakan tugas sebagai ketua pasukan dengan memastikan peraturan semua dipatuhi. Manakala, teori kepribadian mulia mengambil tanggungjawab secara tulus dan melaksanakan tugas dengan penuh integriti tanpa pengawasan. Sebagai contoh, menyelesaikan tugasan dalam kumpulan tepat pada masanya meskipun perlu berkorban masa peribadi. Nilai yang kelima adalah kesabaran. Dalam teori kemoralan sosial, kesabaran ialah kemampuan untuk mengawal emosi dalam situasi sosial yang mencabar demi mengekalkan keharmonian masyarakat. Sebagai contoh, mengelakkan reaksi negatif dalam situasi yang menegangkan di tempat kerja. Manakala, teori kepribadian sosial pula memupuk kesabaran sebagai ciri dalaman yang mencerminkan kematangan dan stabiliti emosi. Sebagai contoh, mengawal emosi ketika menghadapi cabaran kehidupan dengan ketenangan dan juga keyakinan. Nilai yang keenam adalah rendah hati. Dalam teori kemoralan sosial, menunjukkan sikap rendah hati dalam interaksi sosial tanpa menonjolkan pencapaian diri. Sebagai contoh, tidak mempamerkan sikap bermegap diri dalam acara walaupun mencapai pengiktirafan. Manakala, teori kepribadian mulia pula mempraktikkan sikap terbuka dan rendah hati dalam setiap tindakan. Menerima kritikan dengan profesionalism. Sebagai contoh, menerima nasihat daripada orang lain dengan sikap terbuka walaupun lebih berpengalaman dalam bidang tersebut. Nilai yang ketujuh adalah keikhlasan. Dalam teori kemoralan sosial, keikhlasan ini menawarkan bantuan kepada orang lain seperti dalam masyarakat tanpa mengharapkan ganjaran ataupun pujian. Sebagai contoh, terlibat dalam aktiviti amal secara sukarela untuk kesejahteraan komuniti. Manakala, teori kepribadian mulia pula bertindak dengan ikhlas berdasarkan niat murni tanpa sebarang agenda tersembunyi. Sebagai contoh, memberikan sokongan kepada rakan sekerja dalam kesusahan dengan niat murni tanpa mengharapkan balasan. Nilai yang ke-8 iaitu nilai yang terakhir adalah empati. Dalam teori kemoralan sosial, menunjukkan simpati dalam situasi sosial yang sukar, berusaha memahami perspektif dan perasaan orang lain. Sebagai contoh, memberikan sokongan moral kepada rakan yang menghadapi cabaran hidup. Manakala, teori kepribadian mulia pula mengembangkan empati sebagai sebahagian daripada nilai teras kemanusiaan. Sebagai contoh, menyediakan bantuan kepada rakan sekerja setelah memahami situasi mereka secara mendalam. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan-penjelasan sebentar tadi, apa kata kita lihat perbezaan antara nilai-nilai yang terdapat dalam teori kemoralan sosial dengan teori kepribadian mulia. Yang pertama sekali, mari kita lihat daripada aspek asas nilai moral. Yang pertama sekali dari sudut teori kemoralan sosial, ianya berasaskan daripada peraturan, adat istiadat dan norma sosial. Manakala teori kepribadian mulia lebih kepada dari sifat dalaman individu seperti kejujuran dan integriti. Aspek yang kedua iaitu pengaruh utama. Yang pertama untuk teori kemoralan sosial ialah pengaruh masyarakat, undang-undang dan tekanan sosial. Manakala untuk teori kepribadian mulia, keutamaan pada usaha individu untuk menjadi baik secara sukarela. Aspek yang ketiga ialah fokus utama. Fokus utama untuk teori kemoralan sosial ialah kepatuhan kepada norma dan undang-undang masyarakat. Maksudnya, kemoralan sosial dibentuk oleh peraturan yang sedia ada yang dibuat oleh masyarakat ataupun pemerintah.
Manakala untuk teori kepribadian mulia ialah pengembangan sifat mulia dan kebajikan dalaman individu tanpa sebarang paksaan. Contoh nilai moral. Yang pertama sekali, untuk teori kemoralan sosial ialah kepatuhan, tanggungjawab sosial, menghormati undang-undang. Manakala untuk teori kepribadian mulia ialah kejujuran, kebaikan, keberanian dan keikhlasan tanpa paksaan. Yang kelima, motivasi tingkah laku. Untuk teori kemoralan sosial, motivasi berasaskan kepatuhan kepada peraturan masyarakat. Manakala untuk teori kepribadian mulia, motivasi berdasarkan niat baik individu bukan tekanan luaran. Akhir sekali ialah kita lihat bagaimana kita boleh aplikasikan teori-teori ini dalam kehidupan. Untuk teori kemoralan sosial, lebih sesuai dalam masyarakat yang memerlukan peraturan yang jelas. Manakala untuk teori kepribadian mulia, lebih berfokuskan kepada perkembangan moral individu secara peribadi. Sekian, terima kasih. Baiklah para penonton sekalian, hari ini kita telah mengupas perbezaan dan persamaan antara dua teori moral utama, iaitu teori kemoralan sosial dan teori kepribadian mulia. Dalam bahagian kesimpulan ini, saya akan merumuskan beberapa perkara utama. Yang pertama sekali, kita lihat bahawa kedua-dua teori ini menekankan kepentingan moraliti dalam pembentukan individu dan kesejahteraan masyarakat. Namun pendekatannya berbeza. Teori kemoralan sosial menegaskan bahawa moraliti seseorang terbentuk melalui pengaruh luaran seperti undang-undang, peraturan sosial dan norma masyarakat. Individu bertindak secara bermoral kerana adanya kawalan sosial yang menggalakkan kepatuhan kepada peraturan untuk menjaga keharmonian bersama. Sebaliknya, teori kepribadian mulia memfokuskan kepada nilai dan prinsip dalaman seseorang. Teori ini menyatakan bahawa tindakan moral datang daripada motivasi dalaman individu. Sifat-sifat seperti kejujuran, keikhlasan dan berempati menjadi pendorong utama. Individu bertindak secara bermoral kerana nilai peribadi dan bukan semata-mata untuk mematuhi peraturan masyarakat. Yang kedua sekali, kita boleh lihat walaupun pendekatan kedua-dua teori ini berbeza, mereka berkongsi objektif yang sama, iaitu melahirkan individu yang bertanggungjawab dan bermoral tinggi. Teori kemoralan sosial berfungsi untuk memelihara kestabilan masyarakat melalui kepatuhan bersama, manakala teori kepribadian mulia berhasrat membentuk individu yang dapat bertindak sebagai contoh dalam masyarakat dengan sikap yang tulus dan ikhlas. Ketiga, kedua-dua teori turut mengiktiraf kepentingan empati dan keprihatinan dalam pengambilan keputusan moral. Dalam teori kemoralan sosial, empati membantu individu untuk mematuhi norma sosial yang seterusnya menjaga keharmonian. Sementara itu, teori kepribadian mulia menilai empati sebagai dorongan semula jadi dalam diri seseorang yang membawa kepada tindakan moral yang ikhlas dan bertimbang rasa. Akhirnya, kedua-dua teori ini memberikan sumbangan yang besar dalam memastikan masyarakat yang harmoni, aman dan sejahtera. Teori kemoralan sosial menyediakan panduan luaran yang jelas, manakala teori kepribadian mulia mengukuhkan moraliti individu dari segi prinsip dan nilai dalaman. Dengan gabungan kedua-dua pendekatan ini, kita berpotensi untuk melahirkan masyarakat yang bukan sahaja patuh kepada norma tetapi juga berintegriti dan bertanggungjawab. Demikianlah rumusan bagi perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan perhatian sepanjang video ini. Semoga kita dapat terus menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan seharian demi kesejahteraan kita bersama. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kita di video seterusnya. Bye.